Alright, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ini aku akan cerita dengan korang mengenai Rasmus Højlund yang dikatakan ada sedikit kecederaan. Lepas tu kita akan cerita sikit mengenai jersey Man United yang baru-baru ni Man United telah launching jersey yang ketiga, dan selepas tu aku akan bincang dengan korang mengenai Harry Maguire yang berita terbaru West Ham dah pun bersetuju untuk membayar sebanyak 30 juta pound untuk mendapatkan Harry Maguire. So aku akan cerita mengenai semua berita-berita ni secara detail sekejap lagi, dan before that aku nak jemput korang untuk join komuniti Kita United dekat Telegram. Link dia ada dekat dalam description box. Kat situ kita akan bincang mengenai pelbagai isu Man United setiap hari. So make sure korang check it out. So let's get to it. Okay guys, Rasmus Højlund. Okay, kita baru beli Rasmus Højlund pada harga 85 juta euro, di mana 70 juta euro dibayar secara tunai, 5 juta adalah appearance add-ons lebih kurang macam tu, dan 10 juta lagi adalah add-ons untuk misi-misi yang lebih susah berbanding dengan appearance. Seperti yang aku cerita dengan korang sebelum ni, aku kecewa Rasmus Højlund tak dapat diturunkan semasa friendly menentang dengan RC Lens. Rupanya ada sebab. Dia masih belum fit lagi ataupun belum mampu untuk capai fitness yang sepenuhnya sebab dia actually injured. Injured tu bukanlah nak katakan dia betul-betul injured yang orang kata parah lah, tapi dia ada slight pain ataupun sedikit kesakitan dekat tulang belakang. Okay, mereka dapat detect benda ni, tapi ia bukanlah satu isu yang besar lah actually. Sebab apa? Kesakitan ni yang dipanggil sebagai stress fracture kalau bahasa Inggeris dia lah, yang lebih kurang kepada sedikit retak pada tulang belakang yang akibat daripada melakukan aktiviti lasak. Benda ni biasa terjadi dekat player-player muda, yang mana actually tulang untuk player-player muda umur 20 tahun, 21 tahun ni dia belum fully develop lagi. Korang nampak dia dah macam orang tua kan, tapi actually tulang tu masih belum fully develop lagi. Dan bila diorang buat aktiviti lasak seperti melompat, berlari, buat twisting, sepak bola, landing dengan force yang tinggi, dia boleh menyebabkan kecederaan ni pada tulang belakang lah. So kalau nak cerita dengan korang dengan lebih detail, kan dekat tulang belakang korang ada banyak vertebrae tau, ataupun tulang kecil-kecil tu kan. So antara tulang ni dia ada soft tissue ataupun tisu-tisu lembut. Jadi bila hentakan berlaku dengan terlalu kerap, dia boleh menyebabkan kecederaan tu lah. Dan kalau nak cerita pasal pulih, dia akan ambil masa selama 2 bulan ke 3 bulan tau actually untuk pulih sepenuhnya. Tapi kalau mungkin ada yang kata, habis tu kita bayar 85 juta ni untuk dia inject 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia actually bukan macam tu tau. Dia memanglah kita bayar 85 juta nampak banyak, memang banyak pun sebenarnya. Tapi dia punya injured ni actually boleh pulih dalam masa 3 bulan sejak perlawanan terakhir dia. Jadi perlawanan terakhir dia adalah semasa dia mewakili Denmark pada 19 Jun yang lepas. So agak lama juga. So sekarang ni dah lebih kurang 2 bulan lah. Jadi kalau dia nak pulih selama 2 bulan ke 3 bulan, kita boleh expect dia akan out selama 4 ke 6 minggu lagi. Kalau kita tengok sekarang ni dapat hampir masuk pertengahan bulan 8. Jadi kalau 4 minggu, mungkin seawal game menentang Arsenal dia dah boleh feature, dia dah boleh ada dah dekat dalam perlawanan tersebut. So korang tak perlu nak risau sangat. Kita mungkin akan terlepas dia sebanyak dalam 3 perlawanan pertama. Mungkin menentang Wolves kita for sure tak akan dapat melihat kelibat dia. Kemudian menentang Spurs dan juga Nottingham Forest. Selepas tu barulah kita akan berjumpa dengan Arsenal pada 2 September. Jadi kemungkinan waktu tu lah yang kita akan dapat melihat Rasmus Højlund feature dalam kita punya first 11. So apa nak buat, kita kena sabar je lah kan. Kena sabar. Alah, macam lah korang tak biasa. Korang boleh sabar dengan Maguire punya mistake, punya berlambat-lambat 2 season lepas kan. Sampai lawan Athletic Bilbao pun buat mistake lagi, korang boleh sabar lagi. Apalah 6 minggu. Lagi-lagi last season, siapa duduk depan? Berghuis. Mana ada skor gol? Itu pun 1 gol masa League Cup. Itu pun korang boleh sabar. Apa dah nak tunggu 6 minggu? Relax guys. Alright. So kemungkinan besar Marcus Rashford ataupun Jadon Sancho akan jadi kita punya number 9. Kemungkinan kalau Jadon Sancho main number 9, dia akan jadi false 9 lah. So kita akan tengoklah macam mana dia boleh adapt ke tak dengan position tu dalam actual competition. So itulah dia berkenaan dengan Rasmus Højlund. Dan kita akan teruskan dengan jersey Man United. Okay, semua orang dah tahu Man United ada launch jersey ketiga yang terbaru. Okey, sebelum aku masuk jersey ketiga baru, aku nak cerita sedikit mengenai dua jersey yang pertama, iaitu jersey home kit
Yang warna merah tu Man United telah launch pada 28 Jun yang lepas dan gunakan untuk menentang Leeds dan juga menentang Lyon yang sebagai dua perlawanan pertama yang menggunakan jersey ni lah, yang jersey warna merah, luar warna putih dan juga stokin warna hitam. Okey, bagi aku jersey ni cantik, memang cantik, memang nampak lain daripada season lepas punya jersey. Aku suka dia punya collar. And then kalau korang nak tahu, jersey ni dekat Adidas punya website dah sold out. Harga dia pula memang kayangan lah, RM549 untuk satu jersey. Tapi itu pun sold out juga dekat website Adidas. So mungkin kalau dekat butik-butik luar ataupun dekat retail chain dekat luar seperti Al Ihsan ke Sports Direct ke, mungkin akan ada lah. Kalau dekat official website Adidas memang dah habis. Alright, so sebulan selepas tu 25 Julai pula di-announcekan jersey away. Okay, yang jersey yang mungkin kali pandang korang akan nampak warna hitam, tapi dia actually warna hijau. Hijau gelap lagi korang macam tu, yang ada stripe warna putih tu kan. Itu jersey away. Dan jersey ini digunakan kali pertama semasa menentang Wrexham yang Man United kalah 3-1 tu lah. Okay, so jersey ni kalau tengok dekat website Adidas masih ada lagi. Harga dia tak adalah sekayangan macam harga home jersey. Harga dia lebih kurang RM329 macam tu lah. So ada lagi. Dan ada sumber member-member aku dekat dalam grup Telegram. Lain kali grup Telegram ada bagi info yang jersey away ni masih ada lagi dekat official Adidas punya store. So kalau korang nak cari, mungkin korang boleh pergilah dekat official store Adidas ataupun dekat other retail chain, masih ada stok lagi. Dan baru-baru ini ataupun lebih kurang 8 hari bulan 8, Man United announce third kit. Third kit ni aku suka gila. Warna dia memang cantik, warna putih dengan collar warna merah. Dia punya introduction video dia pun memang cun. Jersey ni bagi aku, pendapat aku adalah antara kira jersey paling cantik season ni. Aku suka gila dengan warna dia. Dan yang menariknya, logo dia ditukar. Okay, instead of logo Man United yang biasa macam ni kan, dia tukar kepada logo yang setan kat tengah ni. Dia letak tu je, tepek tu je. Korang mungkin lah kata nanti takut macam-macam lah kan. Aku tak nak cerita lah. Okay, tapi dia tukar macam tu je. Simple, bagi aku nampak simple. Memang simple, memang elegan bagi aku. And then nampak nice lah. Nice gila. Jersey ni pula di-inspired oleh jersey sebab tu Man United menang FA Cup semasa 1908-1909. Jadi memang dah lama gila lah dia inspired tu. Kita semua tak lahir lagi. Mungkin tok nek kita semua memang dah tak ada dah. Dan baju dia warna putih, seluar dia warna putih, tapi stokin tu adalah warna merah merun macam tu. So untuk ada dekat market Malaysia, mungkin dalam minggu ni ada lah kot. So korang boleh lah standby dekat website Adidas ke, korang pergi berkemah depan official store Adidas ke, mana-mana ke. Nanti dorang sampai lah. Okay, so itu dia berita ringkas mengenai jersey. Dan seperti yang aku janjikan, aku nak bawa dengan korang berita mengenai Harry Maguire. Harry Maguire yang kita semua harapkan biarlah dia keluar ke klub-klub lain. Dan ada berita baik. West Ham baru-baru ini dah pun bersetuju untuk mendapatkan Harry Maguire, yang mana Man United meletakkan harga sebanyak 30 juta pound. Okey lah, daripada minggu lepas yang West Ham letak harga 20 juta pound untuk dapatkan Harry Maguire, yang bagi aku pun rasa macam apa benda lah harga dia orang bagi 20 juta. Kau dah dapat 100 juta dengan Rice pun kedekut lagi kan. So dia bersetuju untuk 30 juta pound untuk mendapatkan Harry Maguire daripada Man United. Tetapi terma pembayaran tu masih lagi dibincangkan. Jadi belum orang kata belum ada kata putus. Cuma ada persetujuan dengan harga pembelian tu. Macam mana nak bayar ansur-ansur ke, bayar bulan-bulan ke, bayar pakai duit kutu ke, itu tak pasti lagi lah macam mana pun. So 30 juta adalah nilai dia. Dan West Ham dikatakan tidak mempunyai sebarang masalah dengan Harry Maguire untuk mendapatkan terma peribadi dia ataupun dia personal terms dia. Kontrak dia, West Ham dapat rasakan tak ada masalah dengan side Maguire. Walaupun Maguire dibayar sebanyak £180,000 seminggu dekat Man United. Kira okey lah kot. Tak tahulah berapa dia nak bagi itu terpulang lah janji Maguire itu keluar. Satu lagi, kalau kita tengok kenapa West Ham beria sangat nak dapatkan Maguire. Satu, actually dia tengah revamp lah. Dia tengah, kalau korang tengok di season lepas, kedudukan dia dalam Liga pun agak tercorot. Walaupun dia orang menang Conference League, tapi kedudukan dalam Liga dia agak membimbangkan bagi pihak fans West Ham lah. Fans dia pun bising juga mahukan Moyes out sebabkan prestasi dalam Liga dia.
ini adalah satu desperate action. Desperate action ni dah masuk bulan 8, season nak start dah. Jadi Moyes nak board West Ham ni buat kerja cepat, dapatkan Maguire untuk diorang dapat kuatkan diorang punya defend. Lepas tu bahagian Maguire pula, memang logik lah untuk dia keluar. Walaupun dia kata sebelum ni dia nak fight untuk dia punya tempat dekat dalam first 11, tapi ia agak mustahil juga. Sebab apa? Last season dia memang duduk bench. Kau bayangkan kau captain tapi kau duduk bench. Okay, satu. Lepas tu habis season kau dah kena lucut. Kau dah kena lucut captain. Kau nak apa lagi? Alright, kau nak fight lagi. Kalau ikut logik lah, kau dah takkan dapat first 11 ni. Kau dah kena lucut jawatan. Sepatutnya adalah cara baik untuk dia keluar. Betul tak? Korang pun aku dah cerita dah dengan korang sebelum-sebelum ni mengenai kes-kes macam ni. Lepas tu seperti biasa, seperti yang aku cerita juga sebelum ni, dia nak kena fight untuk position dia dekat dalam squad England. Sebab apa? Tahun depan Euro 2024. Gila kau kalau kau duduk bench dekat Man United. Kau rasa kau akan dapat ke main first 11 dekat England? Southgate pun sendiri dah sound Maguire, kalau kau nak main dekat dalam squad England, kau kena keluar, kau kena main, dapatkan minit permainan yang cukup. Barulah dia boleh consider untuk jadikan Maguire sebagai dia punya first choice. Lagipun kalau kita tengok betul-betul dalam squad England masa baru-baru ni Under 21 menang Euro, ada defender muda iaitu Levi Colwill yang dikatakan boleh merampas kedudukan Harry Maguire sebagai first choice defender dekat dalam squad England bersama dengan John Stones. So Harry Maguire ni kena keluar lah. Basically kalau kena keluar, takkan dia nak duduk dekat bench kan? Kalau tidak dia akan mereput dah kat situ. Jadi seelok-eloknya dia keluar untuk kemaslahatan bersama. Untuk dia, untuk Man United, untuk England, untuk West Ham. Kalau dia tak keluar, okay, so seeloknya memang dia keluar. Lagipun Man United pun dah tak nak dah pakai dia actually. Walaupun Erik ten Hag kata dia still happy kalau Maguire ada dekat dalam squad, tapi seeloknya untuk masa depan dia keluar. Dan juga dengan 30 juta tu Man United bolehlah invest dekat defender yang lain. Okay, 30 juta ni bukan untuk dapatkan Amrabat tau. Dia kena gantikan one on one dengan satu lagi defender yang mungkin antara defender yang dibincangkan adalah Benjamin Pavard, Jean-Claude Tolibo dan juga Edmond Tapsoba, okay, Burkina Faso punya defender yang sekarang bermain dengan Leverkusen. So kita harap urusan Maguire ini dapat dipermudahkan, dan aku sebagai fan United, sekiranya Maguire ni betul keluar daripada Man United, aku ucapkan terima kasih dan thank you for his service sepanjang berada dalam squad Man United dan being a captain for this past 3 years. Alright, so itu saja untuk hari ni. Apa pendapat korang mengenai 3 berita ni? Yang pertama tadi Rasmus Højlund, yang kedua mengenai jersey. Okay, kalau korang berminat nak dapatkan jersey, beritahu dekat komen mana satu korang punya pilihan. Dan juga dengan Maguire. Okay, siapa yang korang rasa akan layak mengganti Maguire? Antara 3 tu, Pavard, Tapsoba dan juga Tosibo. Okay, komen dekat bawah. So, dan sekiranya korang suka dengan video ini, macam biasa, like, share dan subscribe. Then I'll see you in the next one. Bye bye.